Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sidang pendengar rumah ngaji Sirampai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada tengah hari ini. Saya menggunakan kitab Tafsir Al-Munir karangan almarhum Dr. Wahbah Zuhaili pada ayat yang ke-56 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah Subhanahu wa taala menyebut nikmat syurga dalam surah Ar-Rahman ini dah banyak ayat. Kita tengok Masya Allah nikmat syurga yang Allah janjikan kepada mereka yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang mana kita lah mesti menjadi golongan itu. Kita berusaha untuk melahirkan rasa risau, rasa concern. Bagaimanakah agaknya nanti senario kita apabila kita berdepan dengan perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana segala amalan kita dibentangkan dan ditimbang, dan pada ketika itu kita mengharapkan kesudahan yang baik, maka perlulah kita beringat dan bersedia sejak daripada kita berada di dunia ini, ya. Jadi antara nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dua syurga yang Allah janjikan di dalam surah Ar-Rahman ini, di dalam ayat ke-56 ini, bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada mereka, iaitu kepada ahli syurga semata-mata. Maksudnya tidak melihat kepada yang lain. Kita Masya Allah di dunia kita ada cabaran, dan kalau kita boleh rujuk di dalam surah An-Nur, kita diminta atau disarankan supaya menjaga ataupun menundukkan pandangan kita kepada orang di sekeliling kita lah, yang baik yang berlainan jantina, dan sekarang ni pun ada kerisauan yang baru, baik yang sama jantina pun kena berhati-hati juga. Satu kerisauan yang kita risaukan apabila berlakunya fitnah ataupun kejadian yang tidak diingini yang melibatkan sesama jantina. Di syurga nanti bidadari yang Allah janjikan kepada kita adalah mereka yang tidak memandang orang lain, pandangannya tertumpu kepada kita dan tidak pernah disentuh sebelumnya. Maksudnya khas untuk kita saja, tak pernah disentuh. Tuan-tuan perempuan, dalam mendepani kehidupan kita sekarang yang sangat mencabar, di mana suami ataupun isteri yang bekerja di mana-manalah, di pejabat ke, di sekolah, di kedai-kedai, di pasaraya dan sebagainya, di mana-mana saja, baik di tepi jalan dan sebagainya, sentiasa terdedah kepada komunikasi dengan orang lain, terutamanya yang berlainan jantina lah, yang opposite, the opposite sex, yang berlainan jantina. Kita sentiasa memandang ramai orang, dan ramai orang juga memandang kita, dan kerja kita biasanya memerlukan komunikasi yang baik. Kalau kita pergi kursus komunikasi pun akan diajar tentang eye contact dan sebagainya. Maksudnya selalu bermesyuarat, selalu berbincang, selalu discussion. Tidak boleh bekerja secara silo, tidak boleh bekerja secara seorang diri. Mesti selalu berbincang, share idea, supaya kita dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk kerja kita, untuk majikan kita dan sebagainya. Jadi ini menimbulkan cabaran di zaman moden ini, tuan-tuan perempuan. Bagaimana cabaran seorang lelaki dan seorang suami dan isteri untuk menjaga rumah tangga, menjaga saranan Allah SWT supaya menundukkan pandangan, menjaga pandangan, dalam masa yang sama berusaha untuk mencapai komunikasi terbaik dengan rakan kerja. Keadaan kerja sekarang ni melibatkan banyak, rasanya mudah kata tuan-tuan perempuan, kita banyak telefon kawan sekerja kita kot berbanding kita telefon mak ayah kita atau kita telefon suami isteri kita, ya, pasangan kita. Kita lebih banyak bertelefon dengan rakan sekerja, ya.
sama ada dalam jabatan yang sama ataupun yang berbeza, ataupun dengan institusi yang lain. Banyak berhubungan seperti itu dan banyak bermesyuarat, dan kehidupan terutamanya bagi mereka yang kerja di pejabat, kehidupan dalam 8 jam biasanya berada di pejabat, maka di rumah tinggallah lagi lebih kurang, kalau tolak waktu tidur, hanya tinggal 8 jam sahaja. Kalau kita bahagi 3 lah, 24 jam bahagi 3, 8 jam di tempat kerja, 8 jam di rumah dan 8 jam tidur secara mudahnya lah lebih kurang. Jadi nak tunjukkan bahawa signifikannya masa kita berada di tempat kerja, tak kisahlah tempat kerja kita di mana, dan komunikasi kita selama 8 jam tu banyak dengan rakan sekerja, dan mungkin boleh disebut juga di sini bahawa kita kadang-kadang pergi keluar bermesyuarat bersama-sama rakan sekerja yang berlainan jantina, keluar pergi melawat tapak, site visit, pergi menghadiri training, pergi menghadiri kursus dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak mengambil ibrah daripada ayat ke-56 surah Ar-Rahman ini, di mana bidadari di syurga itu adalah mereka yang matanya tak pernah tengok kepada orang lain, hanya tengok kepada ahli syurga semata-mata, dan tidak pernah disentuh oleh mana-mana manusia ataupun jin yang lain. Jadi dalam itu di syurga, tuan-tuan dan puan. Cuma saya nak ambil pengajarannya kepada kita adalah apabila kita sama ada yang dah kahwin ataupun belum, terutama yang belum kahwin, bagaimana nak menjaga batas dalam pada masa yang sama kita nak berinteraksi dengan baik dengan rakan sekerja, dengan kita punya sama ada staff kita atau sesama level kita ataupun bos-bos kita, superior kita, supervisor kita. Bagaimana kita nak menjaga interaksi yang baik, dan pada masa yang sama kita juga menjaga batas pergaulan kita supaya kita tidak menyentuh seseorang yang bukan hak kita, supaya kita tidak sama ada secara fizikal maupun secara emosi. Maksudnya banyak berlaku, tuan-tuan perempuan, kes-kes di luar di mana orang rakan sekerja yang dipanggil sebagai teman tapi mesra, ya. Ini adalah satu istilah yang berbahaya dan kita kena berhati-hati, dan bagaimana seorang suami atau isteri itu lebih baik percakapannya, lebih baik interaksinya dengan rakan sekerja yang berlainan jantina berbanding dengan pasangan sendiri. Ini adalah masalah yang berlaku, yang banyak berlaku di antara kita, dan kita perlu ingat bahawa interaksi yang paling baik itu mestilah kepada ahli keluarga kita. Percakapan yang baik, mulut yang manis, kata-kata yang elok, senyuman, semua itu perlulah diprioritikan kepada keluarga kita, mak ayah kita, pasangan kita, anak-anak kita. Janganlah kita seorang yang baik di tempat kerja, baik dengan rakan sekerja dari segi perbuatannya, mulut pun baik, percakapan baik, sentiasa senyum, namun di rumah tidak seperti itu, berbeza. Jadi kita telah meletakkan behavior itu di tempat yang tidak sepatutnya, dan dia boleh mengundang fitnah ataupun tuhmah dari sudut bagaimana yang berlaku sekarang, banyak berlaku kita panggil skandal-skandal di tempat kerja dan sebagainya. Jadi ini adalah satu fenomena yang banyak berlaku, dan kalau tidak dijaga menimbulkan masalah sesama suami isteri yang mengakibatkan perceraian dan sebagainya. Yang bercerai itu satu hal, yang tak bercerai namun kehidupan tak bahagia itu pun satu hal. Jadi kalaulah rumah tangga kita tak bahagia, macam mana kita nak mengharapkan bahagia di dalam syurga? Jadi kita ni, tuan-tuan perempuan, apabila kita membaca ayat-ayat seperti ini, mengingatkan kita dan menunjukkan kita betapa eloknya keadaan di syurga itu, namun ada requirement yang perlu kita penuhi di dalam kehidupan kita di dunia. Jadi itulah yang kita boleh ambil ibrah daripada ayat ke-56 ini, tentang bidadari yang mana tidak tengok orang lain. Bila dia tak tengok orang lain, maka dia hanya tertumpu kepada kita yang telah. Jadi mereka ni didedikatkan
untuk kita, tak tengok orang lain, tak pernah disentuh orang lain. Jadi kita sebagai suami isteri pun begitulah. Yang mana belum kahwin terutamanya kena beringat, jangan bermudah-mudah nak pegang-pegang, jangan bermudah-mudah untuk kita katakan melakukan perkara-perkara di luar batasan yang boleh menyebabkan hilangnya kenikmatan apabila macam yang kita selalu tengok sekarang ni, golongan muda kita selalu keluar makan bersama, keluar tengok wayang bersama sebelum kahwin. Namun apabila selepas kahwin, benda-benda seperti itu tidak berlaku. Apabila semua perkara-perkara yang sepatutnya dilakukan selepas perkahwinan, iaitulah sentiasa bersama, makan bersama, pergi jalan-jalan bersama, pergi shopping bersama, semuanya telah dibawa bring forward kepada sebelum perkahwinan. Dan apabila lepas perkahwinan tu dia dah jemu dan apabila perkara-perkara yang sama tidak dilakukan, tidak diteruskan selepas perkahwinan, yang menjadikan perkahwinan itu hambar, pudar. Dan inilah pengajaran yang kita boleh ambil di sini, tuan-tuan dan puan. Bukanlah dalam maksud saya nak menafsirkan ayat ke-56 ini kepada tafsiran begitu, namun ia lebih kepada kita mengambil pengajaran bagaimana bidadari di syurga didedikatkan kepada ahli syurga tertentu. Maka begitulah juga kita sebagai suami isteri atau pasangan muda yang belum berkahwin, perlulah kita dedikatkan maruah kita kepada pasangan kita yang belum kahwin, perlu menjaga batasannya, dan banyak perkara yang boleh dilakukan hanya selepas berkahwin. Ini sebelum berkahwin dah macam-macam kita kata hidup yang rapat, seolah-olah suami isteri pergi ke mana-mana sahaja bersama, berpegangan, berpelukan dan sebagainya. Namun memanglah terasa indah sebelum kahwin, namun apabila kahwin, nikmat itu telah pun hilang, sebab apabila kahwin tu nikmat tu tidak dirasai lagi sebab telah pun di bring forward kepada zaman sebelum kahwin. Itulah tipu daya syaitan yang menyesatkan kita. Tak kiralah kita ni orang muda ataupun orang yang tidak muda, itulah tipu dayanya dan kita kena berhati-hati. Dan apabila Allah SWT menyebut di dalam ayat ke-57, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, merujuk kepada bidadari yang pandangannya tertumpu kepada ahli syurga yang tertentu semata-mata dan tidak disentuh oleh manusia ataupun jin yang lain. Bukan saja manusia lain tak sentuh, jin yang lain pun tak sentuh. Jadi itu merupakan satu nikmat yang besar di dalam syurga. Begitulah juga kalau kita bawa ke dalam konteks suami isteri, apabila suami atau isteri itu pandangannya memang fokus kepada pasangannya saja. Memang kena pandang orang lain. Apabila kita berinteraksi di tempat kerja, perlu eye contact, perlu pembentangan, bermesyuarat dan sebagainya, jumpa dengan orang, berbincang. Dari segi pandangan tu bukanlah maksud kata menundukkan pandangan tu tak pandang, kena pandang, namun kita menjaga perasaan, menjaga syahwat, dan pandangan yang mesra ataupun pandangan kasih sayang tu hendaklah difokuskan kepada pasangan kita sahaja. Dan juga bidadari di syurga ini tidak pernah disentuh oleh mana-mana manusia atau jin, memang didedikatkan kepada ahli syurga yang tertentu. Maka begitulah juga pasangan suami isteri, itulah sahaja kalau nak pegang, nak peluk, nak cium, itulah dengan pasangan. Peringatan kepada yang muda yang belum kahwin, janganlah berbuat begitu. Kahwin pun belum confirm, macam-macam perkara boleh jadi. Maka perlulah menjaga maruah, menjaga batas, sentuhan, pergerakan dan sebagainya, perlulah dikawal supaya yang apabila dah kahwin barulah boleh nak berpegangan, berpelukan dan sebagainya. Ini masya-Allah menjadi satu peringatan buat kita, dan masalah ini memang masalah yang sangat meluas di kalangan masyarakat kita. Kalau kita berjumpa dengan rakan-rakan aktivis di kalangan konsultan ataupun di kalangan kaunselor, di kalangan aktivis kanak-kanak yang handle masalah zina, masalah cerai-berai, perceraian dan sebagainya. Perkara ini sangat banyak dan merisaukan. Semuanya berpunca daripada
kita tidak menjaga, kita sama ada suami atau isteri tidak menjaga pandangan kita, tidak menjaga uh, batasan kita, sentuhan dan sebagainya. Dan inilah ibrah yang saya nak kongsikan daripada ayat ke-56 dan 57 di mana Allah SWT menyebut bidadari seperti itu yang hanya pandangannya fokus, tertumpu dan tidak disentuh orang lain adalah satu nikmat yang sangat besar di dalam syurga. Begitulah juga di dunia ini, suami isteri yang mana pandangan hanya tertumpu, pandangan sentuhan, pelukan, ciuman dan sebagainya hanya tertumpu pada pasangan saja. Tidak ada sentuhan dengan orang lain yang berlainan jantina, tidak ada kita katakan perbualan yang melampaui batas yang banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Tidak berlaku begitu, maka segala kita katakan emosi, kasih sayang adalah kepada pasangan masing-masing sahaja. Jadi itulah yang sepatutnya sama-samalah kita mengambil pengajaran tentang perempuan, mudah-mudahan bermanfaat dan bahagialah rumah tangga kita, mudah-mudahan bahagia itu membawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahi setakat itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.